Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama sekali saya dan sahabat saya Dato' SK mengucapkan ribuan terima kasih kepada media kru lah yang datang pada hari ini untuk sama-sama kita mendengarlah penjelasan daripada saya, kerana ada pihak telah pun menyentuh diri saya lah dalam isu yang tertentu yang saudara-saudara sedia tahulah. Pertama saya nak jelaskan Datuk T ni, Datuk T yang dicari ni sebenarnya ialah Datuk Trio. Datuk tiga lah, Tri. Ya, trio tu saya sendiri, Datuk SK dan lagi satu Datuk Shoaib Lazim. Jadi kami ini telah pun berkawan begitu lama lah, sebagai sahabat dalam satu setia kawan lah. Selain daripada itu, kita merasai bahawa isu yang ada sekarang ini kami perlu membuat penjelasan supaya tidak ada timbul prasangka ataupun salah faham atau prejudices terhadap kita lah. Yang pertama sekali, bila sahabat saya Dato' SK mengetahui adanya satu video yang melibatkan pemimpin tertinggi dalam pembangkang, saya pun rasa bahawa perkara ini perlu diketahui oleh masyarakat umum, terutamanya pihak media lah, sebab kita faham bahawa pihak media ini akan mempertahankan kebenaran dan akan menolak kebatilan. Dan apabila kita membuat keputusan untuk bertemu dengan beberapa orang media, mereka bertanya kepada saya di mana tempat yang selamat dari segi security, keselamatan, dan saya sedang mencadangkan supaya pergi ke Karkosa. Di situ ada keselamatan dan agak eksklusif sikitlah untuk menemui media tentang perkara ini. Dan di situ telah pun ditunjukkan media tersebut oleh Dato' SK dan Dato' Shoaib di situ, supaya pemimpin-pemimpin media ini faham perkara yang sebenar, dan kita berani ke depan kerana kita menegakkan kebenaran. Oleh sebab itu, kita ingin pihak media sebagai barisan pertama mengetahui perkara seperti ini. Saya juga berkongsi pendapat bahawa sebagai pemimpin atasan yang tinggi yang bercita-cita menjadi pemimpin negara, menjadi Perdana Menteri Malaysia, kita perlu melihat akhlak mereka ini. Kerana akhlak ini bagi rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam, adalah amat penting. Kita tidak akan dapat menerima seorang pemimpin yang mempunyai akhlak yang rendah, yang akan merosakkan kewibawaan, kepimpinan, dan boleh kompromis kedudukan negara kita. Sebab kita percaya sekiranya pemimpin mempunyai banyak personal problem ataupun mempunyai perkara-perkara, masalah peribadi yang serius, bukan saja masalah kepada dirinya, kepada masyarakat, tetapi boleh merosak dan juga merugikan kepentingan negara. Kerana itu kita ambil tindakan untuk memberitahu beberapa pemimpin penting. Kita tidak mengedarkan video ini kerana kita nakkan supaya ada pendekatan yang baik, supaya pihak yang berkaitan itu faham dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga kepribadian, integriti, kredibilitinya. Tetapi bila kita menunjukkan kepada beberapa pemimpin ada yang membuat tomahan-tomahan yang tertentu, misalnya mereka menyebut nama saya seolah-olah saya ingin membayar wang lah apabila menjemput beberapa orang pemimpin untuk melihat perkara ini.
seorang ahli parlimen dari negeri Kedah misalnya telah membuat tuduhan seperti ini. Yang berhormat ahli parlimen ini dari kawasan Sungai Petani, daripada Sungai Petani. Beliau datang melihat di dalam persembahan video ini, dan di depan saya dan saksinya Datuk SK dan Datuk Syuib. Yang berhormat ini yang menyatakan, itu benar tu. Itu sipolan tu. Ini ketua Pakatan Rakyat. Dia menyatakan kepada saya, ada saksi-saksi yang seperti ini. Tapi malangnya bila beliau balik, beliau menelpon lah, kerana Datuk Syuib dengan beliau ni macam anak buah lah. Beliau telah meminta supaya wang dibayar lah, supaya ada macam dia kata pelincir. Saya pun tak faham mana pelincir ni, lubricant ke? Pelincir bukan jeli apa? Bukan KY jeli tau. Ini pelincir ni dari segi politik ni nak mempercepatkan tindakan yang diambil itu. Dia meminta supaya beri setengah wang, dan katanya dia akan bawa ahli-ahli parlimen yang lain PKR, dan mereka hendaklah dibayar setiap kepala. Saya mendengarkan itu, saya kata stop. Berhentikan perkara ini. Kita bukan soal untuk memberi wang. Kita nak menegakkan kebenaran. Kita bersusah payah untuk menegakkan kebenaran, dan kita menghadapi rakyat Malaysia sebagai hakim-hakim yang bijaksana. Kerana itu, walaupun semalam ahli parlimen ini cuba membawa 7 orang ahli parlimen yang lain untuk menemui kita buat keputusan tolak. Kerana kita tidak mahu dan tidak berminat sama sekali soal-soal keuangan ini yang menjadi perbincangan, sedangkan apa misi kita yang sebenar adalah untuk melihat kebenaran ini dapat ditegakkan untuk rakyat Malaysia. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, kerana itu kita dapati bahawa perkara ini telah jadi perkara yang besar. Spekulasi cukup banyak, penafian juga cukup banyak. Begitu juga yang katakan benar benda ini. Setengah daripada pemberita telah melihat, dan majoriti kata itu adalah 100% sipolan-sipolan itu dalam hal yang demikian. Kerana ini adalah isu besar yang melibatkan seorang tokoh yang mungkin akan jadi Perdana Menteri Malaysia satu hari di sini. Dia akan duduk di tahta kerajaan di Putrajaya dengan kuasa-kuasa yang besar di Malaysia. Jadi eloklah rakyat Malaysia mengetahui kebenaran yang sebenarnya mengenai isu ini. Kerana itu saya, sahabat saya dan juga Datuk Syuib hari ini menyarankan kepada kerajaan Malaysia supaya satu Royal Commission, satu Suruhanjaya Diraja hendaklah ditubuhkan bagi memastikan ketulinan, kesahihan atau authenticity of this video. Untuk rakyat tahu. Kalau tidak ni kita akan berbalah berpanjang-panjangan. Dia kata ya, dia kata tidak, dia kata ya, dia kata tidak. Sampai bila? Sampai bila kita nak melihat keadaan yang seperti ini? Oleh sebab itu saya suka mendesak Kerajaan Persekutuan supaya menubuhkan Royal Commission ini, yang keahliannya hendaklah terdiri daripada pertama parti-parti pembangkang. Kalau boleh Royal Commission ini atau siapa yang bertanggungjawab menubuhkannya jemput ketua-ketua parti, termasuk Datuk Seri Wan Azizah, duduk di dalam Royal Commission ini. Kita nak juga ketua parti PAS misalnya, presiden dia duduk di dalam sini, ataupun presiden Dewan Ulama-nya pada peringkat pusat. Kita nak lihat bahawa DAP juga duduk di dalam ni. Kemudian kita nak juga wakil-wakil daripada parti lain duduk di dalam ni. Kalau kerajaan nakkan wakil dia, duduklah. Dia boleh diwakili oleh peguam negara atau orang yang setaraf dengan peguam negara di dalam ini. Dan kita nak melihat juga NGO diberi peluang duduk di dalam komisen ini. NGO boleh bermusyawarah dan pilih pemimpin-pemimpin untuk duduk di dalam Royal Commission ini untuk tahu kebenaran.
Dan kita nak lihat supaya bukan NGO, media dia berikan satu keistirahat untuk duduk di dalam ini. Because you are the disseminator of information. You are the one who really champion the issue of truth in the eyes of the members of the public. Jadi media pun. Dan saya fikir tidak ada halangan kalau Royal Commission ini juga dimasuki ataupun diduduki negara-negara luar. Pilih satu dari Singapura misalnya, daripada Australia, daripada India, supaya kebenarannya tidak ada lagi yang dipersoalkan. Dan mungkin orang yang ini boleh memilih pakar-pakar forensik, satu tim yang akan menentukan kebenaran, authenticity mengenai video ini. Kami mengambil tanggungjawab di atas apa yang kami cadangkan, supaya rakyat Malaysia clear, jelas kebenaran. Kita tak nak mahu kebenaran ini dijadikan isu politik, spinning, sehingga kan kelabu dia jadi hitam, jadi dahsyat, dia putih, jadi political spinning seperti ini. Dan juga tuduhan-tuduhan ini kita harap dapat diberhentikan apabila jika kerajaan bersetuju untuk menimbulkan satu Royal Commission untuk menentukan authenticity of this video, ketulinan video ini. Seperti Perkasa, NGO Perkasa masuk di dalam tu. Orang yang mewakili, misalnya Zahid Ibrahim yang mewakili masyarakat Guaman, boleh duduk di situ. Ini saya cadangkan, bukan saya pilih, saya sukati lah cadangkan. Yang ada credibility seperti ini. Dan siapa saja yang kita fikir boleh rakyat Malaysia cadang duduk di dalam itu asalkan sesuai dengan komposisi Royal Commission. Dan saya minta supaya Royal Commission ini membuat keputusan dengan cepat, sebab makin lama dipanjangkan makin lagi masalah ini. Saya sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, seperti juga sahabat saya yang lain, kita nak lihat kebenaran ini menjadi asas perjuangan setiap rakyat Malaysia. Kita tidak mahu lihat pembohongan, fitnah, putar belit menjadi asas berpolitik di negara kita ini yang telah berlaku dan sedang berlaku secara berluasa di dalam negara kita. Oleh yang demikian, saya meminta supaya saudara ahli media menyebarkan agar rakyat dapat menyokong usul cadangan ini, kita menubuhkan satu Royal Commission bagi menentukan ketulinan ini. Ini amat penting. Kalau setakat orang rendah-rendah macam saya ini, tak payahlah Royal Commission, ya? Atau setakat macam Datuk ni ke, atau macam saudara ni, tak payah Royal Commission. Ini orang yang akan menentukan masa depan negara, akan menentukan masa depan bangsa Malaysia, akan menentukan kedudukan Islam dalam negara kita, akan menentukan masyarakat yang lain-lain kepentingan mereka. Kalau benar, dan kalau misalnya telah tersebar di negara-negara lain yang anti kepada Malaysia, apa jadi kepada negara kita dengan keadaan yang seperti ini? Kerana itu keperluan untuk adakan satu Royal Commission yang penting bagi kita. Ini melibatkan pemimpin yang kita anggaplah bercita-cita besar untuk jadi pemimpin negara. Tidak perlu, kalau ada bukti pergi, saya akan memberikan segala kerjasama kepada polis kesekian penyiasatan dibuat anytime, di mana-mana saja. Kalau diperlukan apa-apa maklumat yang dapat membantu penyiasatan, kerana ini dah jadi kes polis. Begitu juga Datuk SK dia memberitahu saya, Datuk Syed, we are open to investigation. Tak ada apa yang nak disembunyikan. Kita akan beri apa saja. Semua dalam kita, dia tak pun kita berilah. Kalau dia tak, saudara, dalam menentukan siapa jadi pemimpin negara kita akan datang, inilah tindakan kita yang terbaik sebagai rakyat Malaysia yang patriotik. Jadi itu sajalah hari ini penjelasan saya. Saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa saya cuba memujuk masyarakat untuk memberi wang. Tidak, saya tak perlukan wang ni semua. Kita cuma nak cari kebenaran saja. Satu ketika, ya, untuk berhenti, mahkamah tak salah pada masa satu ketika dulu. Saya tak didapati bersalah oleh mahkamah yang dulu. Tapi
Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta saya supaya berhenti. Kata dia saya jadi liability walaupun tak bersalah dalam mahkamah oleh peguam negara. Saya berhenti kerana semangat kesetiaan kepada kepentingan negara. Jadi kerana dia kata liability, saya tanya, habis itu dia beritahu saya Dr. Mahathir suruh saya berhenti. Apabila saya menulis surat perintahkan jawatan, saya tanya lepas dari situ, Dr. Mahathir kata dia tidak pernah memberi pun arahan untuk saya berhenti kerana saya telah pun declare oleh mahkamah dan oleh peguam negara. Tak ada sebab saya berhenti, saya mesti benar. Tapi Datuk Seri Anwar meminta saya berhenti pada masa itu kerana saya jadi liability. Kalau saya telah menyiasat apa sahaja dia nak saya beri, saya beri kerjasama yang 110% kepada pemimpin. Saya akur kepada kepentingan untuk mempertahankan kepentingan rakyat dan kewibawaan dan integriti dan credibility. Tapi saya diminta nanti saya syukur berhenti, tak apa, tak ada masalah kepada negara, pada siapa-siapa, tak ada masalah. Hari ini saya harap Datuk Seri Anwar ikutlah contoh macam saya ni, ya, rakyat yang taat setia, yang menjunjung kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan negara sebagai asas sistem kenegaraan kita yang ada pada hari ini. Saya tak menyesal berhenti walaupun saya tak bersalah. Dan walaupun dia berbohong kepada saya, katakan Dr. Mahathir suruh saya berhenti, Dr. Mahathir confirm kepada saya, dia kata saya tak boleh berhenti. Jadi pada hari ini perkara yang sama, patutlah dia melihat sama ada dia jadi liability atau tidak. Tapi saya tak ada apa dalam hal yang demikian, cuma saya nak menegakkan kebenaran yang perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Demikian orang tua nak tanya sebenarnya. Kalau ada soalan-soalan kita ya. Kalau kita hijau, boleh tak bagi rentetan dan hijau berganda? Ini saya fikir oleh sebab dah jadi kes polis, eloklah hanya polis have the privilege, to know exactly what happened. Nanti jadi nasihat pula yang berapa nanti yang menayangkan video itu terhadap di besar negara yang sebenarnya ialah saya menyediakan tempat itu kerana dia nak yang eksklusif pada keselamatan. Cuba Datuk K. Sebenarnya about a week ago, we had a footage, but because originally kita tak boleh baca benda. Finally someone managed to produce it. So with that, a week ago, I called Tan Sri, because Tan Sri is even know. Kami 3 orang, Datuk T itu bukan saya actually. Kami bertiga, 3 stooges kan, 3 musketeers, 3. Trio. Alright, that's 3. So I asked him, because kita ada protection dari polis, kita tidak pernah minta any protection dari polis. Police and so I asked them, where can you get us a place that we can go in and go out safely? So Kalkosa was, we went there to see about 4 or 5 people. We didn't know. When the reporters came, they left, many came. Sampai 20 lebih, and I took off because we didn't know our safety. I mean, nobody could guarantee my safety, and I took off. So a week before, that's why I told Tan Sri, please get me a place. I want to no, very straight up. The Shim is with us. It's my family friend. I was dengan Tani. So we all together. Kami dah lama kawan. Dan kami dua pun lah kawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, very close. I tell you what, because Datuk Seri Anwar have gone to the police, they have made investigation, I lodge a police report, and it's only right if I answer this to the police. And I cannot, because this evidence and things like this, I do not want this to be used against us later, because it will have to be clarified, and I will cooperate, and I will in fact give the policeman number, and they can also contact me and Tan Sri. Why did you go straight to police instead of maintaining secrecy? Every time when police or the government are involved in this, there's always a spin to it. There's always conspiracy and there's always allegation that the government is involved. I don't know if it's true or not. I am not in that place. But I'm sure there's some truth to it.
And I'm sure that somebody had done something wrong. But then when it goes to the police, it becomes conspiracy. It's always that what do you call this? That word of that tells that goes wrong. You can let the press decide. The press is my line of defense. Call in a few press, listen, look at it yourself. I didn't call for public viewing actually. It was more of an opinion. I asked you guys to come in one by one or two, but eventually too many came. But I still got one or two of you guys to come in there to let you all see the truth before I give it to the forensic. Datuk, kalau bukan you yang Datuk T, di kalangan tiga itu ke terkandung Datuk T ataupun di luar daripada tiga? Tak ada di luar. Yang ada tak ada di luar. Tinggal 3 orang. And nobody else. Nobody else. Nobody else. So 3 ni untuk 3? T is for 3 atau trio. Ya. That's why So jangan cari lagi lepas ni Datuk Trio lah. Datuk Tri, Datuk T ada sini lah semua. Orang yang diminta oleh, yang dikatakan diminta oleh Datuk Sianok dia mengambil jam Omega itu, adakah Datuk? Saya. Ya. Saya. Yes, I do, and I'll hand over. Yeah. I will cooperate with the police demi keadilan. Why was it on Tuesday you said that you couldn't find the watch? No, I didn't say. I showed them. I showed many of you guys. You were there. I showed the watch. Ini Datuk sebut macam mana Datuk Malaysia nak boleh berada di hotel tersebut? But brother, as I told you, I will inform the police. You will get more statement later. You get from the police. I'm going immediately. I mean, as soon as the police call me, I'll go. I akan dedahkan segalanya. Tidak ada satu lagi because it's pendedahan. It's about the truth. It's about the truth. It's about the truth, nothing else. When Johari came in, YB Johari came in, I was there. He saw the tape. It's him, he said. He left, he called Dato' Syed, I want 100,000 first sebagai duit pelincir and $1 million for each person. I overheard Dato' Syed told me. And I told you, this is the kind of people, throw them. We don't need to see them. We do not need to convince people by giving them money. We got to convince them by viewing the tape and see the authenticity of the tape and realize that that's what it is. Nothing about money. Tak, anda kira untuk apa dia minta? Untuk pelincir. That's what he said. Lubricant money. Lubricant money. I don't know what it's called. Lubricant jangan dia kan lubricant. You ask him. And I will watch the three of us were there. Datuk, yang 1 million each tu untuk 7 MP yang Tak tahulah. It's not 7 orang. I do not know 7 orang. But he told me that they were all about 6 or 7 at Flamingo Hotel. Satu kepala. 1 juta satu kepala. So siapa yang jemput Johari Abdul ke Flamingo? Johari Abdul is the nephew of Datuk Seri Aziz. Kami tak kenal Johari Abdul. Saya tak kenal dia. Saya pun tak kenal dia. Tan Sri pun tak kenal dia. And it so happened that I would not have seen him. He's just a small fry. Why you actually? I want you guys. That's all I want. Datuk Seri can please lah bagi anak menakan aku tengok pasal ini baik dengan Anwar. Aku bukan nak bagi dia tengok. He brought him in. And then I reluctantly I showed it to him. Jadi Datuk, maksudnya seorang je nak tengok lah dari MP Pakatan. Dia Abdul yang lain tak ada MP lain lagi. Ada a few people, our friend. We want some feedback. Semua daripada Pakatan juga lah. Dia ada. Pakatan dia seorang kan? Dia seorang saja. Ya. Boleh tahu nama dia? Johari Abdul. Are you 100% confirmed? I am 100% convinced because I'm in the tape. I am in the tape. So it's not body double. I'm in the tape. You see me in the tape. Inside the video. Yes, I was there. Datuk nak buat apa nanti tu? Saya tak boleh bagi tahu lah. Nanti Nak tahu sekarang tu dia semua duk pening gini. tak nak pergi. I am in the tape. So why should I lie to you? Datuk T bukan saya nak bagi nama saya. I would have given you name. Many of you guys know me. Roman Buat was there. He's my friend. Semua tahu. So yesterday you just come out a press statement saying that you are not going to hand over the video to the police. So why today you just make a U-turn? Is it under pressure of DPR just review your identity? No, I received an SMS saying that Wan Aziza wanted to view the tape, and they want to send a mediator over to ask me for the tape, which you know I will never review it because I do not want that thing to be published. To Anwar is also my friend to a certain degree. You know, jangan embarrass people. Bring it up. Let's give it to the police. I'm not going to give. So they decided they have to give police. Now we go to the commission.
Datuk, you cuma ada satu take ni ke atau ada lagi video-video dia? Satu je. Satu. Nobody has this. Satu saja. Tak ada siri. Tak ada. Kalau nak pasal duit aku jual lah tu. I don't. It's not about money. It's about truth. That's it. The truth. Pakatan says Ada orang pasal cetak logik tu, betul cari jam tu terjumpa apa nama wire belakang. Tak apalah, biar polis yang decide. Pakatan says that this tape is an UMNO link. What do you say? I have no comment on that. It is mine. I mean, I was there, I picked it up, so I have no comment. I'm not an UMNO member myself. So He's not even a member of UMNO. I'm not. Okay, but Tan Sri, just now you mentioned something about Anwar told you to step down by 1994. Is this a way of you getting back at Anwar? Oh no, at all. This is simply a coincidence. I just want Anwar to follow my footstep, my example, of giving the full cooperation, to any investigation carried out, to reveal truth. Datuk SK, setakat ini berapa orang sudah menonton video tersebut? You? Dan 12 lagi. Jumlah 12. Your reporters, most of them. Selain daripada reporter, Ada Beberapa orang saja. Just within our set, kita nak tahu how to go about it. dalam inner circle saja. Inner yang- circle. Yeah. So the 21 minutes, the 21 minutes that you shown to the media, that's it. That's the entire thing. There's no more. No more. Nobody has it. And you are confirmed and you are in the video. Yes, recording. yeah, I'm confirming. I'm in the video. Dato', why did it take 2 days for you to only review the identity of the victims? Dato' T is 3 of us. I cannot go there and say this is SK, this is start doing it. But we know because to make it simple, the T, because I know you all will find out. In a couple of hours, you guys can find out. Because what? There's nothing to hide. I will come out. And even Alang called me. Where's Alang? Called me. I told Alang I'll be coming out with the tape. When you form the Royal Commission, the 3 of us will come out with the tape. Kami tak ada persembunyian. We are here. Datuk, ada dakwaan mengatakan you berhajat nak disiarkan benda ni selepas pergi umrah balik pada Mekah, sibuk ingin siapa nak semua tu. In fact, actually, I pergi ke umrah haji. I felt I've been used for too long. By this man called the Christiana. Not like Saiful Rekir. I'm a very straight person. I'm not a homo. So I would like you all to know that I'm not like that. But Berapa lama tu di bermain you tanya dia, ada kenal dia about 1996, 97. Tanya dia. You will tell him. Let's say, what is your relationship with Dato' Sri Anwar? Friend, okay, just friend. Dato', why you choose this Monday to screen the video? The video was out on the 20th. We got video 20. It was made 21st, but we could not crack it. I think there's something wrong with it. So when the thing came out, it was a week ago, but we couldn't get the place. Tan Sri wasn't around. We couldn't get the place. He would have been there a long time, about 2 weeks ago, but we couldn't get a place. About a week to 10 days before that. I'm not a politician. Dato', why didn't you actually screen it? There were quite a few reporters down there waiting to see me among them, but you refused to allow us in to When we found out view the there were video. 20 more coming, Robin. I saw your name, Robin. I wanted to call you. I didn't have the number. But I saw your name. I knew. I had to excuse myself because we found out 20 more coming and things like that. So we were afraid. Because we don't have any backing from the police. We don't have any backing. When was the fallout? You say that Anwar is your friend. When was the fallout with Anwar? There's no fallout. If he can call whatever he wants to call. You said you felt you've been used by him. You ask him. And your role in the tape, you were there as a spectator, or what were your role in the tape? Did you I will arrange for inform the police that I will give the police. Arrange the prosecution. Let us put it this way. I will inform the police. I will give the whole cooperation to the police. I'll tell the police the truth, but nothing but the truth. Dato', if you were so sure that the person in the video was Anwar, why didn't you just go to Anwar straight yourself? That's a good question. I never knew there was going to be a tape. Until later. And if I have the tape, somebody else have to. Think about it. If I have, somebody else also have it. It's a public thing. So that's all I'm going to say. Well, thank you guys. You avoided mentioning Anwar by name. You kept on saying Sipolan. Why?
Was there any particular reason you avoid naming it? You're asking who? I'm asking you, Tan Sri. Yeah. Well, when you were briefing us, It goes without saying, everybody knows. Lain soalan? For the police to be formed. As SRC have already mentioned, an independent or royal commission to be formed, and I will hand it over. I will hand it over to you. Tan Sri ada jaminan ke tak video tu tak akan tersebar pada umum? Jaminan, pasal ada kat saya. Jaminan. Oh, sorry, Tansi, what your question? You want to answer? You better. You are the head. You my partner. I mean, you understand. Ya, elok pergi kepada Royal Commission ini sebab di situ semua pihak yang mempunyai kepentingan berada dalam commission ini dan mereka can be the witnesses, to reveal sama ada benar atau tidak. Jadi kita minta supaya Royal Commission ini diwujudkan dan semuanya akan diserahkan kepada Royal Commission. Selepas benda ni dah terdedah baru Dan terdedah isu ni terdedah baru. Ada tak Isu Awak dah Azizah file. sendiri datang berjumpa atau merayu nak settle down benda ni? Tak ada settle down sebab kita punya mission very clear. The mission of clarity. Kita nak I say to that, I will answer that. Someone called I. Dia datang, dia kata, Datin Sri Wajizah wanted to see. Bila selepas Kemarin, yesterday. Minta saya, dia nak tengok. Saya kata, okay, I'll arrange for a place. Dia kata, no, dia nak datang sendiri. Ada mediator dia nak datang, ambil statement. was him, and I feel it's only appropriate, for a leader of such a stature, to consider withdrawing. Now, since he's not going to admit, so we have to find truth. And there's no way of finding truth unless you have a special instrument, like the formation of this Royal Commission, so that everybody knows about it. Tan Sri, kenapa Tan Sri daftar di Karkosa tu pakai nama Malaysia? Tak ada, saya minta dia orang daftarkan benda macam tu dia. I happen to be chairman dia. Jadi nampak saya ni muka Rasida. Dia tak nampak muka saya ni Rahim Tamiti. Jadi tu silap dia orang agaknya dah. Jadi kalau dia tahu Rasida tu memang tak betul lah. Saya secara peribadi memang memilih tempat ni yang sesuai untuk berjumpa dengan media. Dia orang ni mana tahu. Dia tak kenal pun apa tu Karkosa dengan Datuk Shoaib ni. Tan Sri, who paid for it, Tan Sri? You paid for it personally, is it? Tak ada, saya sekarang setakat ni saya belum tak ada bayar lagi. Maybe Paid for Karkosa. kalau you ada duit tolonglah sikit. If blackmail, I'll be making a lot of money. I won't be coming to the press to blackmail. Why should I come to the press to blackmail? I should be going directly to Anwar Ibrahim. No, it's not blackmailing. It's seeking. It's truth seeking. That's why I came to the press to let you guys decide. Kalau blackmail, I would have produced thousands of millions of those copies and distributed in Sarawak, in Sabah. That is political oriented. It's not that we are looking at, forming an independent or a royal council. And you guys decide. You guys, I hand it over. The original. I'll hand it over. Datuk, maknanya Anwar sendiri, Datuk sendiri pun rapat dengan Anwar pada masa itu masih dalam video diskusi. Maknanya Anwar ni sentiasa pergi ke hotel itu lah. I will tell this to the police. Boleh disahkan itu? I will tell this to the police. You will know this. You will know in a few more days. You will come. I will be the macam Tio Bengok mikir. Saya akan cakap. I will talk. Not in. Why? I've never done. I've not done anything wrong. Would you call a person who comes in with truth? Would you convict him? Would you convict him? I am trying to stand. I'm trying to bring truth to the public. Would you convict him? Tell me. I'm the whistleblower to tell you guys the truth, and people are slaughtering me. Tak apa. Escape from these threats. Now you bring an enemy to Anwar. Why you want to change? Kenapa orang kalian? It's about time. Enough is enough. Truth must be told. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemberita. Lepas ni tak ada soalan lagi lah. Tunggu je lah. Kalau kerajaan kerajaan akan setuju, mungkin kerajaan akan timbang dengan serius cadangan pendukung. Adakah bagas bimbang keselamatan
Are you worried about your safety? Of course, I'm worried about my safety, and I hope now police can take some precautions. And I hope the police will help me out. Now I'm asking the police. Terima kasih banyak. Thank you.